Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita pergi dulu ke muka surat 413 ya. 413. Perkahwinan dengan wanita ahli kitab. Yakni hukum perkahwinan dengan wanita ahli kitab. Wanita ahli kitab ini siapa? Wanita ahli kitab ini penganut kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu terkenal dengan nama Yahudi, terkenal juga dengan nama Nasara. Nak berkahwin dengan mereka. Jadi apa hukumnya? Bagaimana hukumnya? Bagaimana peraturannya? Peraturannya, kalau dia mengamalkan kitab dia, kitab Yahudi dengan agama Yahudi, agama yang ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan yang ditinggalkan oleh Nabi Isa sebagai ketua agama Kristian, maka tidak mengapa. Tetapi jika ada permusuhan antara kaum, maka seharusnya dipelihara. Tapi tidak semestinya dipelihara, yang pentingnya nak berkahwin dengan wanita dia, wanita Yahudi, wanita Nasara, yang mereka itu kekal dengan agamanya, agama Yahudi, agama Nasara. Boleh, tapi dengan beberapa syarat yang akan disebutkan nanti. Soal agama mereka lah. Kita agama Islam, dia Yahudi, dia Kristian, boleh. Tetapi janganlah pulaknya syaratnya dia menguasai anak-anak, menguasai rumah-rumah, menguasai dengan adat dia, anjing bawa masuk dalam rumah, jilat-jilat dia. Tak boleh lah itu. Itu dia mengamalkan agama yang dalam agamanya pun tak boleh. Tapi nak sebutnya di sini dia mengamalkan agama dia, kita mengamalkan agama kita, nak duduk di dalam sebuah rumah, itu dibolehkan. Kerana pada waktu turunnya ayat wanita ahli kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum, makanan mereka boleh kamu makan, makanan kamu mereka juga boleh makan. Jadi kalau begitu keadaannya bolehlah, boleh. Zaman Nabi SAW ada perkahwinan dengan orang yang berbeza agama, tanpa menukarkan agama mereka. Artinya boleh. Tapi kalau nak kahwin dengan mereka tak ada satu sebab, kalau tak ada orang Islam, maka itu kita kata senanglah nak jawabnya. Tetapi nak kekal dengan agama mereka, kita tak boleh nak kata masuk Islam dululah. Islam dulu. Tidak semestinya mereka memeluk Islam dulu, kemudian baru jalankan perkahwinan. Tidak semestinya begitu. Walaupun antara kita di dunia Islam hari ini, dia kata minta mereka itu masuk Islam dulu. Wanita itu masuk Islam. Kita katanya masuk Islam tu, Nabi pun tak syarat dulu masuk Islam. Dia dengan agama dia tak pernah tukar agama. Kalau tukar tu lagi baiklah. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin. Terjemahan, dan dihalalkan bagimu berkahwin dengan perempuan-perempuan muhsan. Muhsan ini yang sudah kahwin dari kalangan ahli kitab sebelum kamu, jika kamu memberi kepada mereka mas kahwin mereka
dengan maksud berkahwin, berkahwin, bukannya berzina. Dengan tujuan maksud nak berkahwin dengan mereka, dengan syaratnya kamu belanjakan mas kahwin tu, turunkan mas kahwin berapa-berapa yang dipersetujui, maka boleh kamu kahwin dengan orang ahli kitab. Orang ahli kitab ni perempuan ahli kitab itu, bukan lelaki ahli kitab nak kahwin, bukan perempuan Islam nak pergi kahwin dengan wanita dengan lelaki ahli kitab, itu masalah lain. Itu tak boleh. Tak boleh. Wanita mereka yang diboleh ni pun jika mereka itu patuh kepada peraturan perkahwinan. Peraturan perkahwinan maknanya mahar mas kahwin mesti diturunkan. Persoalan agama mereka boleh amalkan agama mereka. Apa salahnya? Mereka tak payah tukar, tapi kalau mereka nak tukarkan agama, itu fabiha wa ni'mat. Fabiha wa ni'mat ini maknanya lagi baiklah. Setengah ulama berpendapat ahli kitab pada hari ini tidak sama dengan ahli kitab dahulu. Ada orang berpendapat begitu. Wanita sekarang lain katanya. Wanita ahli kitab dulu lain. Macam mana lain? Bahkan ada setengahnya pula berpendapat diharuskan berkahwin dengan perempuan ahli kitab beragama Kristian. Tetapi tidak boleh, tidak harus dengan perempuan Yahudi. Dengan Nasara boleh, Yahudi tak boleh. Namun kebanyakan ulama kini berpendapat harus berkahwin dengan perempuan ahli kitab, sama ada Yahudi ataupun Kristian, dan sama ada yang dahulu dan atau kini, tetapi hendaklah dengan syarat-syarat yang berikut sebagaimana yang digariskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Pertama, syaratnya bagi mereka yang mengatakan boleh kahwin dengan wanita ahli kitab itu dari Kristian, Nasara, tapi tak boleh daripada Yahudi. Yahudi kerana mereka itu musuh sejak zaman berzaman, sejak dulu tak pernah baik antara orang Islam dengan Yahudi. Jadi oleh yang demikian dengan Yahudi tak boleh kahwin dengan perempuan mereka, tak boleh. Tapi sebahagian daripada ulama kata kedua-duanya ini, Nasara ahli kitab, Yahudi pun juga ahli kitab, maka dibolehkan kahwin tanpa tukar agama. Sekali lagi lah saya sebut, pasal ramai yang katanya kena masuk Islam dulu. Kena masuk Islam dulu, Yahudi ke Nasrani ke masuk Islam dulu. Kalau mereka masuk Islam pun, Qaradawi kata boleh jadi dia masuk Islam tu, dia lari daripada penyakit yang ada dalam penyakit semasa dia berada dalam sebelum Islam. Jadi tidak ada guna juga. Yang berguna, pastikan bahawa dia tidak mengacau dalam rumah kita. Anak-anak siapa yang menentukan? Kalau dia kata dalam Kristian mereka yang menentukan, isteri yang menentukan. Dalam Islam tak boleh, bapa yang menentukannya, menentukan pendidikan, menentukan budaya, menentukan adat resam, begitu bapaknya. Jadi tak boleh diserahkan kepada isterinya yang berkahwin dahulu atas nama Kristiannya, atas nama Kristian, atas nama Yahudi. Syarat perkahwinan dengan wanita ahli kitab menurut Qaradawi, pertama, hendaklah perempuan itu dipastikan ahli kitab. Ahli kitab pastikan terlebih dahulu. Ini kerana mungkin dia mendakwa ahli kitab sedangkan sebenarnya dia hidup tanpa agama, atau orang musyrik dulu, tapi bila dia nak kahwin dia mengaku dia Kristian. Sebenarnya kalau tidak boleh jadi tidak benar apa yang dia cakap itu, kerana tidak ada benteng bagi mereka yang tidak ada agama. Ya, dulu sekarang pun ada orang yang cermat nak makan durian, dia tanya dulu durian ni daripada dusun mana? Dusun mana? Daripada hutan mana? Jadi kalau tak boleh cakap, dia kata jual di tepi jalan saja. Dia kata, mari dia faham. Dusun faham. Saya katanya daripada Perak. Itu tak boleh lah.
Tak boleh, bukan tak boleh dah. Ramai orangnya dia nak tahu dusun mana dulu. Kalau datang tu daripada Pahang, hak jual di tepi jalan, kotor, tempatnya kotor, misalnya, itu kotor tu tak mahu. Kotor tu, datang tu pokok mana, mesti pokok bersih. Jadi kalau pokok tu pokok syirik, tak bersih lah, tak bolehlah kahwin. Itulah. Yang kedua, hendaklah dia daripada orang perempuan yang suci hati. Orang yang suci hati, ramai yang baik pun dari kalangan ahli kitab. Bukan dia seorang saja, bukan hanya orang Islam saja. Orang bukan Islam pun ada yang suci hati, jujur, ikhlas. Boleh. Hendaklah dia seorang perempuan yang suci hati, tidak pernah menyerah dirinya untuk dinodai orang, atau sekurang-kurangnya dia seorang perempuan yang menyesal atas perbuatan kejinya dan telah bertaubat. Kalau ada tanda-tanda bahawa dia masuk Islam dengan ikhlas, ingin bertaubat, maka tidak mengapa. Tapi kerana tujuan nak tutup perangai sahaja, dulunya dia pernah melakukan perkara-perkara yang keji, kemudian untuk menyembunyikan perbuatan itu, membersihkan diri, bertaubat kononnya, maka dia masuk Islam. Itu tidak berapa baik kerana tujuannya tidak suci. Yang ketiga, kata Qardawi, hendaklah dia tidak termasuk dalam golongan perempuan yang memusuhi Islam seperti bangsa Yahudi pada hari ini. Yahudi tak boleh kahwin dengan mereka walaupun mereka ingin memeluk Islam, tapi mestinya jujur. Kalau tidak, tak boleh, kerana Yahudi lebih keras sebenarnya permusuhannya terhadap agama Islam. Tapi lain daripada Kristian. Kristian, pertemuan antara Nabi dengan Nabi adalah baik. Islam menganggap orang Nasara, Islam menganggap Nasara ini ada tempohnya mereka itu orang yang qissisina wa ruhbana, maknanya mereka itu orang yang beragama, dan ruhban ini padri. Jadi ini orang yang suci, maka dibolehkan kahwin dengan mereka. Jika tidak, maka dia tak sah untuk dikahwinkan sebab berbeza agama dan sikapnya tidak bersih. Yang keempat, hendaklah tidak mendatangkan mudarat kepada suami, anak-anak sendiri atau kepada perempuan Islam yang lain. Misalnya perkahwinan dengan perempuan Yahudi atau Kristian memberi kesan buruk kepada perempuan Islam kerana bilangan lelaki Islam yang terhad. Ya, ini juga satu suasana. Kalau dia kahwin dengan orang bukan Islam, sama ada Islam baru Islam ke ataupun dah lama dah, dia akan memberi kesan buruk kepada wanita Islam daripada bangsanya sendiri. Jadi bangsanya mesti didahulukan daripada yang lain. Sebab Nabi SAW menyatakan bahawa wanita Islam dan mengamalkan ajaran Islam itu adalah lebih baik daripada wanita kafir. Walaupun boleh kahwin dengan orang kafir, tetapi Islam adalah lebih baik. Dia boleh jadi merosakkan rumah tangga kalau isterinya itu terdiri daripada orang bukan Islam. Dia merosakkan suami, dia merosakkan anak-anak, dia merosakkan kebersihan dalam rumah, dia merosakkan banyak yang merosakkan. Tidaklah semestinya kalau Islam menyatakan boleh kahwin dengan mereka, maka orang yang berkenaan pun cari orang luar, cari orang Kristian, cari orang Yahudi misalnya nak kahwin dengan mereka kerana rupa paras mereka itu menarik. Sama sekali tidak begitu. Islam ingin mengadakan satu jalan dua hala.
Kalau perkahwinan boleh kahwin dengan orang Yahudi, orang Nasara dengan syarat-syarat bahawa amanah tidak boleh diserahkan kepada mereka. Tapi kalau amanah diserahkan kepada mereka, maka rosaklah. Rosak. Jadi kerosakan itu Islam memandang berat, bukan main-main. Yang kita sebut jadinya ni hukum awalnya, dan ijtihad ulama pula mengukuhkan bahawa tak boleh kahwin dengan mereka jika merosakkan rumah tangga. Rumah tangga macam mana? Polisi dalam rumah sudah bertukar daripada polisi yang ada pada orang Kristian, polisi yang ada selepas daripada seorang perempuan itu memeluk Islam. Antaranya pendidikan anak-anak, makanan, budaya, itu mesti tukar semua sekali. Mesti tukar. Kemudian beberapa syarat ini nampaknya tidak mudah bagi lelaki untuk berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Mereka perlu membuat pertimbangan dengan sebaik-baiknya untuk dengan sebaik-baiknya hasrat untuk berkahwin dengan perempuan itu. Jika perkahwinan itu diteruskan, apa akan terjadi kepada perempuan-perempuan Islam? Adakah mereka akan dibiarkan hidup tanpa suami, atau mereka akan dibiarkan mencari jalan-jalan yang salah, atau berkahwin dengan lelaki yang bukan Islam? Gejala-gejala yang tidak sahih, yang tidak sihat ini tidak boleh dibiarkan. Tak boleh. Jadi mestilah jalan itu pun bersih. Dalam sebuah riwayat bukan hadis. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahawa Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu telah berkahwin dengan seorang perempuan Yahudi. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menulis surat kepada Huzaifah bin Al-Yaman supaya menceraikannya. Jadi ini pun satu gangguan dalam rumah tangga orang. Bila Umar bin Khattab dia tulis surat supaya Huzaifah bin Al-Yaman ceraikan isteri kamu yang Yahudi itu. Lalu Sayyidina Huzaifah memberi jawapan balas kepadanya, adakah tuan mengatakan perempuan itu haram dikahwini sehingga saya dikehendaki menceraikannya? Jawab Sayyidina Umar, saya tidak mengatakan dia itu haram berkahwin, tetapi saya khawatir kamu menyulitkan wanita-wanita Islam lain. Jadi kalau kamu niatnya untuk menyulitkan orang perempuan lain yang sedia dalam beragama Islam, dan wanita itu pun mempunyai latar belakang agama yang baik, jadi alangkah baiknya kamu pilih mereka, jangan kamu tinggalkan mereka menyebabkan mereka sukar mencari pasangan. Dalam riwayat ini pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, jika lelaki Muslim berkahwin dengan perempuan Nasrani, maka dengan siapa lagi wanita Islam hendak berkahwin? Ini pun satu pandangan Umar bin Al-Khattab yang cukup baik. Kamu senyap-senyap pergi kahwin dengan wanita Yahudi, dengan wanita Nasara, yang kamu tinggal ini orang-orang Islam, dengan siapa pula mereka akan berkahwin? Apakah kamu ingin membiarkan mereka ini hidup tanpa pasangan? Itu satu tindakan yang salah, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setakat itulah besok kita nak baca yang lain pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ij'alna muqimas salah wa muqimis salah. واجعل لنا خيرا واجعل يومنا خيرا من أمسنا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.